Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Razia binti Muhammad Sanif, nombor matrik GB 03348. Akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Analisis Perkahwinan Tanpa Kebenaran di Selangor. Sebagai pendahuluan, perkahwinan tanpa kebenaran ialah perkahwinan yang tidak mengikut prosedur perkahwinan seperti yang telah ditetapkan oleh syarak dan peruntukan yang termaktub dalam undang-undang. Perkahwinan tanpa kebenaran merupakan perkahwinan yang melanggar adat kebiasaan masyarakat. Walaupun perkahwinan tersebut menepati hukum syarak, namun perkahwinan ini tetap dipandang sebagai satu kesalahan di sisi undang-undang keluarga Islam. Kini saya teruskan dengan latar belakang masalah. Yang pertama ialah keengganan wali dalam menjadi wali pernikahan. Kedua ialah penawaran perkhidmatan yang disediakan. Ketiga, prosedur yang membebankan. Dan yang keempat, hubungan yang tidak direstui oleh keluarga. Kerana keempat-empat inilah dan pelbagai lagi yang menyebabkan berlakunya perkahwinan tanpa kebenaran. Baik, saya teruskan dengan penyataan masalah. Dalam kajian ini, saya memfokuskan kepada beberapa isu ataupun permasalahan utama kajian yang telah diperoleh daripada kajian-kajian lepas, iaitu yang pertama ialah berlakunya peningkatan kes perkahwinan tanpa kebenaran di Malaysia. Yang kedua ialah faktor-faktor penyebab berlakunya perkahwinan tanpa kebenaran. Permasalahan yang ketiga ialah prosedur pendaftaran perkahwinan tanpa kebenaran di Selangor. Permasalahan yang keempat ialah kesan-kesan yang bakal dihadapi pasangan yang bernikah tanpa kebenaran. Dalam kajian ini, saya telah menggariskan beberapa objektif bagi menyelesaikan beberapa permasalahan berkaitan dengan perkahwinan tanpa kebenaran. Antara objektif-objektif kajian ini ialah mengenal pasti faktor peningkatan kes perkahwinan tanpa kebenaran, mengkaji prosedur pendaftaran perkahwinan tanpa kebenaran mengikut undang-undang di negeri Selangor dan seterusnya mengenal pasti kesan-kesan perkahwinan tanpa kebenaran. Kemudian, saya teruskan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan elemen penting supaya kajian yang dijalankan mempunyai kaedah yang bersesuaian dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Dalam kajian ini, saya menggunakan kaedah kualitatif. Bagi pengumpulan data pula, saya menggunakan kaedah menganalisis dokumen dan disokong dengan temu bual secara berstruktur. Saya meneruskan dengan menggunakan kaedah analisis data. Segala data yang telah dikumpul akan dianalisis. Kaedah yang saya gunakan ialah metod deskriptif. Metod ini selalunya dijalankan bertujuan untuk memberi penerangan yang sistematik mengenai fakta dan ciri-ciri sesuatu populasi ataupun bidang. Metod yang kedua ialah metod komparatif. Metod ini digunakan untuk membuat kesimpulan daripada data-data yang diperolehi hasil daripada perbandingan terhadap data yang dikumpulkan. Saya teruskan dengan hasil dan perbincangan. Di sini, saya sertakan statistik kes permohonan pengesahan perkahwinan di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam bagi tahun 2018 hingga tahun 2020. Saya teruskan dengan analisis kes. Saya telah menganalisis 20 fail fizikal yang terdapat di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam Selangor. Setelah dianalisis, saya menyenarai pendekkan kepada 4 perkara. Yang pertama, berkaitan umur. Yang kedua, berkaitan faktor. Yang ketiga, berkaitan tempoh perkahwinan. Dan yang keempat, berkaitan status perkahwinan tersebut. Sebagai kesimpulannya, sesuatu perkahwinan itu boleh dilaksanakan di mana-mana tempat yang dipilih oleh pasangan, asalkan perkahwinan tersebut memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, bagi memastikan perkahwinan tersebut diakui, keizinan untuk melangsungkan perkahwinan tersebut haruslah diperolehi terlebih dahulu. Hasil dapatan kajian menunjukkan perkahwinan tanpa kebenaran kalangan umat Islam di negeri Selangor mempunyai senario tersendiri dan didorong oleh faktor-faktor tertentu seperti faktor kewarganegaraan, faktor keluarga, faktor undang-undang dan sebagainya.
Namun begitu, itu adalah bukan alasan untuk mereka meneruskan melakukan perkahwinan tanpa kebenaran, kerana implikasi perkahwinan tersebut adalah sangat banyak. Menurut dapatan kajian yang diperolehi, beberapa implikasi iaitu difarakkan perkahwinan, jika tidak sah, pasangan akan dikenakan denda dan kesukaran mendapatkan hak sebagai seorang suami atau isteri dan sebagainya.